Hai, selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan dan ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian. Nama saya Dr. Ethan Bong, terapis bertuturan bahasa. Adakah anak saya lambat bercakap? Saya tidak pastilah. Selalunya orang tua akan cakap, kanak-kanak memang akan lambat, tidak apalah. Sebelum kita mengetahui adakah seseorang kanak-kanak itu lambat bercakap, kita perlu mengetahui apakah perkembangan normal seseorang kanak-kanak itu. Perkembangan normal bahasa kanak-kanak dibahagi kepada pemahaman bahasa dan ekspresi bahasa, iaitu kemahiran bercakap. Apabila seseorang kanak-kanak lahir dari 0 hingga 12 bulan, dari segi pemahaman, seseorang kanak-kanak akan mula memberi respon kepada perubahan intonasi pencakap mereka. Kalau ibu gembira, kanak-kanak akan senyum. Kalau ibu marah, kanak-kanak mungkin akan nangis lagi kuat atau mungkin senyap. Dia akan mula memberi respon kepada tak boleh, no. Dia akan mula senyap ataupun sunyi sikit. Kanak-kanak akan mula melihat pada objek yang kita tunjuk ataupun kita namakan. So kalau kita tunjuk sana, dia akan tengok juga. Dia akan mula mengenali nama sendiri. Kalau kita panggil, dia akan toleh. Dan dia akan juga mengenali nama ahli keluarga, iaitu mama. Kalau seorang panggil mama, dia akan tengok mama. Kakak ke atau siapa panggil papa, dia akan toleh tengok papa. Dia mula akan melambai bye-bye, akan juga memberi objek atas permintaan. Kalau kita minta beri mama, dia akan letak atas tangan kita. Secara ekspresi, kanak-kanak akan menangis untuk mendapatkan perhatian, bervokalisasi apabila gembira, iaitu membuat bunyi-bunyi yang kita dengar sebagai satu bunyi yang gembira. Dia akan mula senyum dan ketawa apabila bermain dengan orang, dan suka sangat tengok muka penjaga mereka, terutama ibu dan bapa mereka. Penjaga juga akan boleh membezakan tangisan seseorang bayi. Kalau mereka lapar, kalau mereka sakit, kalau mereka kotor, penjaga selalu akan boleh membezakan tangisan kanak-kanak. Vokalisasi bergilir juga akan mula. Apakah itu vokalisasi bergilir? Vokalisasi bergilir itu bermaksud kalau anak-anak itu gugu, kita akan cakap gugu balik. Dia akan mula lagi, kita akan gugu balik lagi. Dia akan mula lagi, so dia akan ada giliran. Kanak-kanak juga akan mula membebel. Bebelan itu akan mempunyai suku kata yang amat jelas, macam baba, dada, bada, mana, kata. Dia akan mempunyai suku kata yang jelas kita dengar. Apabila mereka semakin tua, mungkin 9-10 bulan, bebelan tu akan lebih mirip kepada bahasa yang didengari di sekitaran mereka. Dari 12 hingga 18 bulan, dari segi pemahaman, seseorang kanak-kanak akan memahami sekurang-kurangnya 30 hingga 50 perkataan. Seseorang kanak-kanak memahami frasa-frasa yang sering digunakan seperti mari sini, duduk sini, okey, bye-bye papa, jom kita pergi. Okey. Boleh tunjuk pada objek-objek yang dinamakan. Mana apple? Dia akan tunjuk. Kalau kita baca buku, kita akan tanya mana apple, dia akan tunjuk. Mana kereta, dia akan tunjuk. Seseorang kanak-kanak juga akan belajar sekurang-kurangnya 1 patah perkataan setiap hari. Dari segi ekspresi, mereka akan mula mempunyai perkataan yang bermakna seperti mama, papa, kakak. Kalau mereka setiap hari minum susu, dia akan mula minta nenek susu. Dia akan mula tunjuk menggunakan sekurang-kurangnya setengah perkataan. Seseorang kanak-kanak akan menggunakan sekurang-kurangnya separuh daripada perkataan yang difahami. Seseorang kanak-kanak juga akan mula menamakan sesetengah objek yang dikenali seperti kereta, bola,
beg, susu, botol, kasut, dan seseorang kanak-kanak juga akan mula sebut bye-bye. Kalau kita sebut, okey jom kita nak pergi, bye-bye nenek, dia akan lambai-lambai, dia akan sebut juga. Dari 19 hingga 24 bulan, seseorang kanak-kanak akan mula mengikuti arahan 2 langkah, iaitu ambil bola dan beri papa. Dia akan ambil bola, letak dalam tangan kita. Dia akan mula mengenali kepunyaan, konsep kepunyaan, iaitu baju mama, dia akan ambil baju mama, ini baju papa, dia akan ambil baju papa. Mana kasut papa, dia akan mula pergi ambil kasut papa beri. Mana baju kakak, dia akan mula ambil baju kakak. Dia akan mula mengenali konsep yang lagi lebih deskriptif seperti kotor, basah, bau. Dari segi ekspresi, seseorang kanak-kanak akan menggunakan sekurang-kurangnya 30 patah perkataan dan menggabungkan perkataan tersebut seperti bye-bye papa, bye-bye mama, nak susu. Seseorang kanak-kanak itu akan bercakap sendiri semasa bermain. Kadang-kadang kita akan memahami apa yang mereka bercakap, ataupun kadang-kadang mereka akan campur masih ada banyak bebelan bayi dengan perkataan-perkataan bermakna. Tetapi intonasi dia akan berubah-ubah seperti seseorang dewasa bercakap semasa dia bermain. Dari 25 hingga 30 bulan, dari segi pemahaman, seseorang kanak-kanak akan memahami sekurang-kurangnya 300 hingga 500 perkataan. Banyak kan? Dia akan memahami lagi banyak konsep atas, bawah, besar, kecil, mana kasut, dia akan mula cari, mana ayah, dia akan tunjuk ayah dekat sana. Memahami fungsi objek, maksudnya kalau kita cakap apa kita guna untuk minum, dia akan ambil cawan. Apa kita boleh guna untuk potong, mungkin dia akan ambil gunting ke ataupun permainan pisau dia ke. Seseorang kanak-kanak akan memahami hampir semua arahan yang berkaitan dengan rutin harian mereka. Dari segi ekspresi, mereka akan menggunakan sekurang-kurangnya 200 patah perkataan dan menggabungkan sekurang-kurangnya 2 hingga 3 patah perkataan dalam satu frasa. Contohnya, nak susu lagi, oh mama pergi kerja, ayah tengok TV. Dari 31 hingga 36 bulan, seseorang kanak-kanak akan memahami lebih banyak perkataan lagi, iaitu sekurang-kurangnya 800 hingga 900 patah perkataan. Yang mula mengenali jantina, kalau kita tanya, adik boy ke? Dia akan cakap boy ataupun ke. Dia akan memahami soalan-soalan berkaitan, ini siapa? Dia akan sebut nenek. Apakah ni? Dia akan sebut bola, beg, kereta, kucing, anjing. Dia boleh menjawab dan memberi respon kepada soalan-soalan kita. Kalau kita tanya, adik sedang buat apa? Dia akan jawab, tengok TV, makan nasi. Kakak sedang buat apa? Kakak baca buku. Dia mungkin akan jawab, dia mula memahami. Kalau dia memahami, maksudnya dia boleh memberi respon, betul kan? Berapa biskut adik nak? Dia mungkin akan tunjuk 2 macam tu, ataupun satu atau 2 konsep yang agak senanglah untuk kanak-kanak pada lingkungan umur ini untuk memahami. Yang boleh memahami kenapa juga, kalau kenapa adik nangis, dia mungkin akan tunjuk, mungkin susu dia jatuh ke, ataupun toy dia rosak ke, dia akan tunjuk. Dari segi ekspresi, seseorang kanak-kanak akan menggunakan sekurang-kurangnya 500 patah perkataan. Ayatnya pun semakin panjang, sekurang-kurangnya 3 hingga 4 perkataan. Seperti, nak minta kereta besar? Tak nak lah, tak nak susu, tak nak minum susu lagi, tak nak minum susu. Contoh perkataan, contoh ayat. Seseorang kanak-kanak pun boleh bertanya, Mama, apa ni? Boleh bertanya, Mama, mana papa? Dia juga boleh bertanya, Mama, siapa ni? Dia mungkin boleh tunjuk. Ataupun kalau ada orang yang datang rumah, dia akan tanya, Mama, siapa tu?
Dari 37 hingga 48 bulan, pemahaman perkataan semakin meningkat dari 1,500 hingga 2,000 kata perkataan. Kanak-kanak mula mengenali warna dan bentuk, mengenali objek melalui deskripsi, iaitu kalau kita cakap apa benda yang bulat dan kita boleh baling dan kita boleh tendang. Bola. Apa benda yang ada 4 roda, selalu kita tengok dekat jalan, selalu ayah pandu. Kereta, dia akan mula memahami dan boleh menamakan sesuatu objek melalui deskripsi. Dia juga mula memahami bila dan jika. Kalau kita tanya, bila nenek datang? Oh, nanti. Oh, bila kamu nak pergi sekolah? Pagi. Bila kita nak makan McDonald? Oh, nanti, petang nanti. So, benda yang simple-simple dia akan mula faham. Dia mula faham malam dengan pagi, esok, hari ini dan kemarin. Secara ekspresif, mereka akan mula menggunakan sekurang-kurangnya 1,000 hingga 1,500 kata perkataan dan ayat mereka semakin panjang, 5 hingga 6 kata perkataan. Contohnya, seseorang kanak-kanak akan menggunakan ayah pergi sekolah ambil adik. Adik suka makan kentang goreng dan ayam goreng, tidak suka makan nasi. Ayat dia semakin panjang. Dia boleh mula berbual-bual. Ada beberapa giliran masa kita berbual-bual. Dan boleh bercerita ringkas. Maksudnya kalau dia balik dari sekolah, dia akan bercerita, oh mama, hari ini birthday Afiq. Dia ada kek besar. Kek dia sangat sedap. Kita nyanyi lagu. Lepas tu kita main-main. So dia boleh bercerita ringkas macam tu. Dia akan mula bertanya, bila ayah datang? Bila kita akan pergi rumah nenek? Dan dia akan mula bertanya, kenapa tak boleh? Kenapa adik nangis? Kenapa papa marah? Dia boleh juga bertanya, bagaimana kita buat ni? Bagaimana tolong saya, bagaimana kita buat ni? Dari 49 hingga 60 bulan, seseorang kanak-kanak akan lagi memahami lagi banyak perkataan, iaitu 2,500 hingga 2,800 kata perkataan. Dia mula mengenali tarikh hari jadi sendiri. Kalau kita tanya dia, hari jadi adik bila? Dia akan tanya, 29 Januari ke bila-bila. Dia akan boleh memberi respon. Dia memahami konsep berkaitan dengan kuantiti, banyak, sedikit, lebih, kurang. Dan dari segi ekspresi, seseorang kanak-kanak akan menggunakan sekurang-kurangnya 1,500 hingga 2,000 kata perkataan. Ayatnya pun semakin kompleks. Maksudnya, kalau ayah tak datang, mungkin kita tunggulah sebab mungkin ayah ada kerja banyak sikit. Tapi tidak apalah, kakak dan adik boleh bermain-main dulu. So ayat dia semakin kompleks. Dia mula menggunakan penghubung ayat macam kerana, sebab, tetapi, mungkin. Dia boleh juga mula menjelaskan prosedur seperti mula-mula kita letak ini, lepas tu baru kita potong. Akhir sekali kita boleh letak dalam oven, baru kita makan. Dia boleh menjelaskan prosedur dari yang menggunakan beberapa langkah. Seseorang kanak-kanak juga boleh menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan cerita yang dia dengar. Tuan-tuan dan puan-puan dan ibu dan bapa-bapa, adakah anak anda berada dalam lingkungan perkembangan yang kita bincangkan? Kalau tidak, kita kena fikir apakah faktor-faktor yang mungkin menyebabkan seseorang kanak-kanak kita lambat bercakap. Antara faktor utama seseorang kanak-kanak lambat bercakap ialah faktor persekitaran, iaitu faktor pendedahan skrin dan kurang stimulasi bahasa. Pendedahan skrin ni semakin menular semenjak beberapa tahun yang lepas, bukan sejak pandemik saja tetapi dalam luasa sejak beberapa tahun yang lalu. Kenapa skrin boleh menyebabkan seseorang kanak-kanak lambat bercakap? Pertama, skrin tu bukan manusia. Skrin tu tidak ada mata, tidak ada muka, tidak mengharapkan kita akan tengok mata dia.
betul. Tapi kalau seseorang manusia bercakap dengan kita akan expect, kita kena tengok muka seseorang kan. Takkanlah kita boleh tengok benda lain kalau seseorang bercakap dengan kita. Kedua, skrin tu tidak akan mengharapkan respon dari seseorang kanak-kanak. Komunikasi skrin adalah satu hala, dia akan bagi saja colors, red, yellow, or biru, kuning, hijau. So kanak-kanak tu akan sangat cekap, memadang warna, memadang shapes. Boleh sebut A sampai Z, boleh sebut 1 hingga 20, sangat cekap. Tetapi apa gunanya kalau seseorang kanak-kanak boleh menamakan shapes, menamakan warna, boleh sebut A sampai Z, boleh sebut 1 hingga 20, tetapi kanak-kanak tu tidak boleh sebut bye-bye mama nak tu, nak ni, hai papa, yang benda-benda yang berfungsi. Okay? Jadi seseorang kanak-kanak tu memerlukan bahasa yang berfungsi. Kalau dia tidak boleh menggunakan warna untuk berfungsi, macam tak sukalah warna ni, adik sukalah warna biru, tak sukalah warna kuning, yang itu boleh menggunakan bahasa yang dia pelajari secara berfungsi. Dia boleh aplikasikan benda yang dia belajar dalam persekitaran mereka. Okay. So skrin tu akan komunikasi satu hala, akan memberi tetapi tidak akan mengharapkan respon seseorang kanak-kanak. Kita akan perasan kontak mata dia kurang sebab dia tidak biasa tengok muka orang, tidak biasa berkomunikasi dengan orang, tidak biasa berinteraksi dengan orang. Tengok skrin saja, tidak ada kemahiran berkomunikasi langsung. Faktor kedua, kurang stimulasi bahasa. Kurang stimulasi bahasa tu selalu kita merujuk kepada penjaga kanak-kanak yang kurang berinteraksi dengan mereka. Jadi mereka kurang mendengar bahasa mereka. So bahasa mereka, bahasa skrin saja. So mungkin dia akan ada accent British, akan ada accent American, sebab terlalu didedahkan kepada program-program dari skrin. Salah satu lagi faktor ialah diagnosis perubatan. Diagnosis perubatan tu boleh meliputi masalah pendengaran, sindrom Down, autism, palsy cerebral dan lain-lain. Okey, kenapa masalah pendengaran akan menyebabkan seseorang kanak-kanak tu lambat bercakap? Pertama, seseorang kanak-kanak apabila lahir, dia akan mula mendengar. Dia akan mula mendengar bunyi-bunyi persekitaran mereka. Dia akan mula mendengar apabila orang bercakap. Dia akan mula mendengar bahasa-bahasa di persekitaran mereka. So, untuk 1 tahun pertama seseorang kanak-kanak itu sejak lahir, dia akan mula mengenali bunyi-bunyi bahasa mereka. So, dia akan guna 1 tahun tu untuk mendengar, untuk menganalisasi mungkin bunyi-bunyi itu. Oh, ini English, ini Mandarin, ini bahasa Melayu, ini bahasa Sarawak. Dia akan mula mengenali bahasa-bahasa di persekitaran mereka. Jadi kalau kanak-kanak tu tidak mendengar, bagaimana mereka boleh mempelajari bahasa-bahasa mereka kan? Seterusnya kita akan mula membincangkan bagaimana kita boleh membantu kanak-kanak kita. Pertama sekali, sememangnya kita kena kurangkan masa skrin kanak-kanak tersebut. Adalah direkomendkan atau dinasihatkan oleh pakar-pakar kanak-kanak untuk mengurangkan skrin kanak-kanak kita. 0 hingga 2 tahun sememangnya tidak boleh didedahkan kepada skrin. 3 hingga 5 tahun, 1 jam sehari di bawah pengelaan penjaga. 6 tahun ke atas, 2 jam sehari. Pandemik telah menyebabkan kanak-kanak kita didedahkan skrin sebab pembelajaran online kan. Jadi apakah yang boleh kita buat? Tapi kita masih boleh mengurangkan skrin untuk kanak-kanak 0 hingga 2 tahun sebab kanak-kanak masa ni lah masa paling emas untuk kanak-kanak kita. Kita kena luangkan lebih banyak masa untuk kanak-kanak kita dengan bermain dengan mereka sambil kita bercakap, kita bermain. Janganlah kita gunakan YouTube sebagai gantian. Sebab kenapa menyanyi bersama anak lebih baik daripada YouTube? Kalau kita nyanyi bersama anak kita, mereka akan tengok muka kita, mereka akan ikut irama kita.
Kalau kita tengok, kalau dia tengok YouTube, dia akan tengok skrin lagi. Tak ada interaksi, kontak mata, tak ada dia memberi respon. Membaca bersama anak adalah perkara yang penting, amat penting, bukan perkara yang penting saja, amat penting untuk anak kita. Kenapa membaca bersama anak itu penting? Sebab kalau kita membaca bersama anak kita, contohnya, kita buka anak kita akan tunjuk. Lepas tu dia akan mempunyai perhatian bersama buku tu. Lepas tu kalau kita tanya soalan, dia akan memberi respon. Okay? Kalau kita tunjuk, mungkin dia akan tunjuk. Juga kalau kita komen, mungkin anak kita akan komen juga. So dia ada komunikasi dua hala. Okay. Lepas tu kita boleh membelit to and fro. Kita boleh berhenti sekejap untuk menjelaskan sesuatu konsep. Kita boleh tunggu anak kita mungkin ada komen ataupun nak tanya soalan, kita boleh buat juga. So ada komunikasi dua hala lagi. Tadi kita tengok carta perkembangan kanak-kanak kan. Mungkin ada yang fikirkan, oh wow, 2,800 perkataan, 3,000 perkataan. Betul ke kanak-kanak kita akan mencapai pemahaman perkataan yang begitu banyak? Itulah kita kena baca dengan anak-anak mereka kan. Bukan tiap-tiap hari dia nampak dinosaur, bukan tiap-tiap hari dia nampak zirafah, bukan tiap-tiap hari dia nampak badak pun kan. Kalau kita baca banyak, vocabulary, perbendaharaan kata mereka akan berkembang. Itulah dari buku. Mungkin akan fikir, tak apalah saya bagi program pendidikan untuk anak kita. Tapi program pendidikan akan bagi saja. So kanak-kanak kita akan tahu melabel saja. Singa ni mula melabel saja. Tapi dia tidak akan tahu menggunakan perkataan-perkataan itu dalam ayat. Bagaimana kita memperkembangkan tu ialah kita bercakap dengan anak mereka, kita menjelaskan benda, kita memberi penjelasan, kita berbual dengan anak kita, baru dia boleh gunakan perkataan-perkataan yang dia tahu dalam ayat. Okay? Jadi bermainlah, bernyanyilah dan membaca bersama anak anda untuk memperkembangkan bahasa mereka. Jika anda masih ragu-ragu, rujuklah kepada terapis pertuturan bahasa anda. Janganlah kita praktis approach wait and see. Tunggulah, tak apalah, anak saya masih kecil. Sebab 4 tahun pertama, 0 hingga 4 tahun adalah masa yang paling kritikal untuk perkembangan bahasa dan pertuturan anak anda. Sekian, terima kasih.